Pertama sekali, saya akan menjelaskan beberapa konsep yang terkandung dalam tajuk ini. Konsep ekosistem boleh difahami melalui dua definisi, iaitu dari segi bahasa dan sains. Dari segi bahasa, ekosistem bermaksud hubungan antara entiti-entiti yang terdapat dalam sebuah persekitaran dan membentuk sebuah sistem atau aturan khusus. Dari segi sains pula, ekosistem membawa erti kajian hubungan antara organisma hidup, ciri-ciri fizikal, proses biokimia, fenomena semula jadi dan aktiviti manusia dalam komuniti ekologi. Ekosistem keilmuan pula boleh ditafsir sebagai ekosistem pengetahuan, iaitu pengurusan pengetahuan yang menuntut untuk memupuk evolusi dinamik hasil interaksi pengetahuan antara entiti. Kedua, sains berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud pengetahuan. Sains dilihat sebagai satu ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui kajian, pengalaman atau ilham yang boleh dibuktikan kesahihannya mengenai apa-apa perkara yang hidup atau tidak di seluruh alam semesta ini. Selain itu, terdapat juga sains Islam yang merupakan ilmu pengetahuan tertentu lahir hasil dari gabungan unsur fizik dan metafisik, gabungan antara ilmu intelek dan ilmu wahyu, gabungan antara falsafah dan sains yang pada prinsipnya ia selaras dengan ajaran-ajaran dan konsep-konsep dasar dalam Islam. Ketiga, teknologi. Teknologi merupakan pengaplikasian ilmu sains atau apa jua ilmu secara sistematik yang dapat membawa perubahan atau kemudahan kepada alam sejagat. Teknologi juga boleh ditafsirkan sebagai suatu aspek penghasilan sains yang dapat memudahkan sesuatu perkara. Seterusnya, ekosistem keilmuan Islam yang berlaku disebabkan oleh perkembangan ilmu sains dalam tamadun Islam. Perkembangan ilmu sains dalam tamadun Islam telah melalui dua peringkat, iaitu peringkat pertama dan peringkat kedua. Untuk peringkat pertama melibatkan usaha penyerapan dan pemindahan ilmu-ilmu klasik dalam sains dan falsafah daripada pelbagai bahasa ke bahasa Arab. Sebagai contohnya, pelbagai buku bermutu seperti kitab Taurat, Zabur dan Injil telah ditafsir kepada bahasa Arab. Untuk peringkat kedua, perkembangan ilmu sains dalam tamadun Islam berlaku apabila saintis Muslim telah mencetuskan idea dan memberikan sumbangan mereka terhadap perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan ini memunculkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan linguistik seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina dalam bidang perubatan dan Al-Khawarizmi dalam bidang matematik. Puncak zaman keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid. Beliau cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam yang mementingkan ilmu pengetahuan dan menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan Muslim yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi. Tokoh ilmuwan yang pertama ialah Al-Kindi. Menyoroti salah silap peribadinya, Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Yaqub Ibnul Ishaq Al-Kindi dilahirkan pada 801 Masihi di Kufah, Iraq. Beliau menulis risalah yang terkenal iaitu Risalah Al-Kindi fil Al-Aql yang membincangkan perihal tentang tabiat dan hakikat akal serta pembahagiannya. Seterusnya, Ibn Sina atau nama sebenar beliau adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina, dilahirkan pada tahun 980 Masihi di Bukhara, Turkistan. Risalah beliau yang terkenal adalah Al-Kanun fil Al-Tib yang menerangkan perihal penggunaan ubat, diagnosis dan pembedahan. Zaman keemasan Islam terungkap apabila munculnya seorang ilmuwan yang terkenal dalam ilmu matematik, iaitu Al-Khawarizmi atau nama sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Risalah beliau yang terkenal ialah Kitab Al-Jibra yang menerangkan tentang prinsip kaedah ilmu algebra dan matematik. Zaman Bani Abbasiyah semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun merupakan zaman keemasan bagi warga Muslim apabila diiktiraf sebagai tamadun yang mempunyai perkembangan pendidikan yang ketara lebih pesat berbanding kerajaan dahulu, iaitu Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu sangat ditekankan sehinggakan beberapa pusat institusi dan sekolah telah didirikan. Pembinaan perpustakaan yang syarat dengan ilmu iaitu Baitul Hikmah. Antara kesannya adalah penyelidikan dapat dijalankan dengan lebih mudah
dan ilmu baru juga dapat ditemukan. Selain itu, lahir ramai ilmuwan yang bijaksana. Seterusnya, saya akan mengulas mengenai faktor kemajuan sains dan teknologi Islam dalam konteks kegiatan perdagangan antarabangsa. Kegiatan perdagangan antarabangsa menjadi sarana komunikasi yang efektif antara peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Contohnya seperti penggunaan teknologi navigasi. Malah, kegiatan perdagangan antarabangsa pada era kegemilangan sains dan teknologi Islam telah mencetuskan rekaan dan produk dalam pelbagai bidang seperti ketenteraan, pembinaan kapal, serapan astronomi, perubatan, pembuatan dan perkhidmatan. Di samping itu, semasa aktiviti perdagangan berlakunya pertukaran sumber ilmu antara pedagang. Hal ini kerana para pedagang datang daripada pelbagai latar belakang negara dan keadaan geografi yang berbeza. Oleh itu, pertukaran ilmu terutamanya ilmu sains dan teknologi seperti astronomi, falak dan ilmu kaji bintang serta penentu arah seperti utara, selatan, barat dan timur sangat digalakkan antara pedagang. Antara faktor kemajuan sains dan teknologi dalam tamadun Islam ialah peranan pemerintah sebagai pemangkin perkembangan ilmu. Tidak dinafikan lagi, pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Para pemerintah menunjukkan minat mereka dalam ilmu dengan menjadikan Istana Khalifah sebagai tumpuan ilmuwan Islam dan bukan Islam untuk membincangkan segala penemuan baharu. Pada zaman itu, Istana Khalifah dipenuhi dengan golongan cendekiawan dan bijak pandai. Malah, Khalifah sendiri juga merupakan seorang yang berpengetahuan dan turut aktif dalam bidang ilmu. Istana lebih berfungsi sebagai gedung ilmu pengetahuan daripada pusat pemerintahan pada zaman ini. Para khalifah juga memberikan pelbagai insentif untuk memajukan lagi bidang ilmu yang sedia ada. Hal ini menyebabkan para ilmuwan tidak perlu melakukan kerja-kerja sampingan untuk membayari kos sara hidup dan hanya perlu fokus dalam memperluaskan atau meneroka bidang ilmu mereka sahaja. Selain daripada istana, para khalifah membina masjid dan surau sebagai institusi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan menekankan pengajian ilmu Al-Quran, hadis, bahasa, geografi, sains matematik, perubatan dan sebagainya. Di zaman inilah tercetusnya zaman kegemilangan ilmu tamadun Islam dan lahir golongan bijak pandai seperti Imam Abdul Malik di Hijaz. Di masjid, majlis perbincangan dan perubahasaan diadakan antara para ulama, sarjana, ahli fikir dan lain-lain berkenaan isu semasa. Kutab juga didirikan sebagai pusat pengajian oleh para khalifah. Kutab ialah tempat belajar yang merupakan bangunan berasingan daripada masjid. Kutab menjadi tempat bagi kanak-kanak untuk belajar pada peringkat permulaan. Mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran dan menulis ayat-ayat yang hendak dibaca atau dihafaz di atas papan batu. Kesimpulannya, sains dan teknologi merupakan penanda aras kemajuan sesuatu kaum atau negara di mana kemajuan sains dan teknologi sesuatu negara itu membuktikan kehebatan sesuatu kaum di negara tersebut. Islam menetapkan setiap perkara mestilah berlandaskan kepada peraturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak terkecuali juga ilmu sains dan teknologi. Maka, ilmu sains dan teknologi yang diterima oleh Islam merupakan bidang ilmu yang dipimpin oleh Allah SWT. Ilmu ini tidak bersifat menindas dan melakukan kerosakan kepada makhluk lainnya. Melalui ekosistem keilmuan Islam, kita dapat melihat pelbagai perubahan dan sumbangan hasil daripada zaman-zaman yang telah berlaku semasa perkembangan Islam, terutama sekali dari segi falsafah, matematik dan kedoktoran. Hal ini menyumbang kepada titik awal penemuan yang bersejarah kerana dengan penemuan dan kajian yang dilakukan, ianya telah memberikan kelebihan kepada generasi kini untuk meneruskan kajian.